SPRM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. Tapi sebelum itu, SPRM tahan bekas eksekutif MBI, ahli perniagaan, kes rasuah Lombong Pasir. Seorang bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor, MBI adalah antara dua individu yang ditahan SPRM 3 hari lalu. Dalam siasatan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsesi pelembungan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Suspek kedua merupakan seorang ahli perniagaan. Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang yang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Bekas eksekutif itu disyaki menerima rasuah jutaan ringgit daripada syarikat yang memperoleh konsesi pelembungan pasir beberapa tahun lalu. Menurut maklumat yang SPRM kumpul setakat ini, suspek kedua iaitu ahli perniagaan telah didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip suapan bagi pihak suspek pertama. Kan? Ada juga pihak lain yang terlibat yang kita dah panggil semua, namun kedua-dua mereka dianggap sebagai suspek utama kami. Malaysia kini dimaklumkan seorang daripada suspek ditahan riman sehingga Selasa ini, manakala seorang lagi dibebaskan atas perintah mahkamah kerana masalah kesihatan. Menurut sumber yang rapat, SPM juga telah menahan dua individu dikaitkan dengan syarikat pelembungan pasir tetapi mereka dibebaskan setelah disoal siasat. Skandal ini didakwa bermula apabila syarikat berkenaan memohon konsesi daripada MBI 5 tahun yang lalu. Okey, 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun yang lalu, tahun bila? 2019 pada waktu itu. Tetapi pada waktu bila tuan-tuan? Bagaimanapun rasuah itu dikatakan berterusan sejak syarikat itu memperoleh konsesi MBI. Kedua juga didakwa mendapat peratusan saham daripada syarikat pelembungan pasir itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Setakat hari ini, SPRM telah membekukan kira-kira 15 akaun bank milik beberapa individu syarikat termasuk yang dipercayai penyiasat digunakan untuk menyalur rasuah. Tapi 5 tahun dulu bukan Amir ke? Menurut sumber SPRM juga telah menyiasat sama ada ahli politik termugis itu mempunyai sebarang penglibatan dalam dakwaan rasuah itu. Kita akan lihat jika ada keperluan untuk merekodkan kenyataan. Setakat ini, siasatan masih diteruskan, katanya. Polis mengesahkan bahawa 2 orang ditangkap. Right. Jeng. SPM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. SPRM menyerbu sebuah unit pangsapuri di Kuala Lumpur malam tadi yang disyaki digunakan oleh seorang ahli politik berpengaruh sebagai safe house atau tempat menyimpan wang rasuah. Menurut sumber dalaman SPM, serbuan itu dibuat pada jam 10 malam sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan rasuah oleh ahli politik. Lokasi pangsapuri itu didedahkan oleh seorang lagi suspek yang ditahan bagi membantu siasatan, katanya, iaitu suspek pertama tadi. Seorang suspek yang ditahan telah mendedahkan kewujudan safe house yang bertujuan menyimpan wang hasil rasuah milik seorang ahli politik yang berpengaruh. Singapura dolar, tuan-tuan. Semua dalam Singapura dolar, lebih kurang 1.529 juta Singapura dolar atau kira-kira 5 juta ringgit. Wang ini disimpan bertujuan untuk kegunaan ahli politik berkenaan bagi aktiviti politiknya. Wang itu telah disita SPRM bagi siasatan lanjut. Menurut beberapa sumber, siasatan awal menunjukkan unit itu disewa seorang ahli perniagaan untuk menyimpan wang bagi ahli politik itu. Malaysia kini telah mengumumkan azam baki dan mengesahkan perkara tersebut. Difahamkan, SPM juga menyiasat ahli politik berkenaan berkaitan skandal berrasuah berjuta ringgit yang didakwa berhubung konsesi pelembungan pasir di bawah anak syarikat. Semalam, SPM menahan ahli perniagaan dan juga bekas eksekutif MBI. Sebuah syarikat telah diberi konsesi telah diberi konsesi pasir kira-kira 5 tahun yang lepas. Tapi 5 tahun tu amis. Pada waktu itu dia diberi konsesi sebelum, maksudnya permohonan kepada konsesi itu sebelum, tetapi kelulusan itu pada 5 tahun lepas. Berkemungkinan besar Amir pun tak tahu kelulusan tersebut kerana dia telah melalui proses. Sebab kelulusan tu bukan pada hari kelulusan baru kita nak mohon. Kelulusan itu sebelum itu. Dan dia hanya go through, dia bila take office, dia hanya meneruskan apa yang diluluskan atau yang telah dibincangkan oleh Menteri Besar sebelumnya. Okay. Now, salah seorang yang bertanggungjawab menjadi orang tengah adalah sebelum itu. Di bawah Menteri Besar ni, dia ada satu dipanggil MBI, Menteri Besar Incorporated.
Menteri Besar Incorporated. Saya ni nak bercakap, saya kena berhati-hati sikit tuan-tuan. Dia ada dua perkara. Pertama, benda ni di bawah SPRM. Saya tak nak nanti nampak sumber tu obvious sangat. Yang kedua, kalau saya salah cakap, nanti ada implikasi lain. Macam mana saya nak cakap? Tapi tak apalah, saya ceritakan juga. So, MBI ni di bawah Kerajaan Negeri Selangor, sebuah badan syarikat diperbadankan untuk tujuan investment. Okey. So, syarikat itu dapat konsesi. Untuk dapat konsesi, dikatakan bahawa syarikat itu telah meminta, orang tengah itu telah meminta jutaan ringgit daripada syarikat itu. Dan still going on until now. Untuk nak teruskan. Untuk diteruskan. Tetapi pada awalnya, memang terdapat unsur rasuah. Daripada untuk nak dapat konsesi syarikat tersebut, nak dapat projek tersebut, berlaku unsur rasuah. Bagaimana kena tiba-tiba dia orang boleh kantoi saya tak boleh ceritalah sumber yang mengkantoikan mereka kan. Tetapi dia bermula bila cerita saya kata itu bahawa Azmin desperately nak berbincang dengan masuk balik dalam PKR. Azmin desperately bincang nak masuk balik dalam PKR. Mula-mula dulu, bila dia letak Amir kat situ, dia ingatkan dia boleh kontrol Amir. Dan kami pun anggap macam tu pada awalnya. But later kami realise bahawa sebenarnya Amir ni orang yang setia kepada parti. Dia salah orang dia letak. Ya, Amir kawan pada dia. Ini kawan-kawan punya cerita tuan-tuan. Tapi kawan-kawan khianat. So, bila dia khianat, Amir ambil peluang. Tak apalah, politik. So, bila Amir jadi Menteri Besar Selangor, Amir ambil tindakan untuk putus hubungan politik dengan geng-geng kartel ni. Tetapi hubungan persahabatan itu tetap ada. Hubungan politik itu putus. Now, tapi sebelum itu, kroninya masih ada. Kroninya telah melakukan dan telah menjalankan projek dan proses dia. Saya tengok tadi. Alright. Kroninya ini telah menjadi, siapa tuan-tuan jawatan di dalam MBI? Dia telah menjadi COO MBI sejak daripada 2014. Chief Operational Officer sejak 2014. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa siapa COO dia. Bermula daripada huruf S nama dia. Huruf kedua dia adalah O. Tetapi tuan-tuan takkan kenal lah dia dalam politik. Dia orang PKR. Saya tak nafikan sebelum ini. Sebelum dia khianat dan keluar. Tetapi kita kata, dia bukan bekerja untuk diri dia. Dia bekerja untuk someone else. Siapa tuan-tuan? Azmin Ali. Now, jangan anggap saya menuduh Azmin Ali sebagai orang yang rasuah itu. Tak. Tetapi kita tahu MBI, Menteri Besar Incorporated, penggeraknya adalah Azmin Ali. So, sekarang ini, saudara S ini, saya sebut dia saudara S ni, yang telah ditahan oleh polis, oleh SPRM, telah pun mendedahkan bahawa terdapat satu safe house daripada pemengaruh politik ini. Siapakah dia pemengaruh politik? Sabar. So, akhirnya mereka diserbu. Dan itu saya nak bagi tahu SPRM, hanyalah salah satu daripada safe house mereka yang dinyatakan. Saya rasa kemungkinan, saya hampir tersebut nama dia, Mr. S ni, dia takkan kena dakwa kerana didedahkan. Itu mungkin antara terma perjanjian dia. Yang dia orang betul nak kenakan adalah pemengaruh politik itu. Siapa tuan-tuan? Tidak lain, tidak bukan. Dia ada dua je. Kalau bukan Azmin Ali, dia ada Hilman. Tapi Hilman ni tak ada kaitan dengan MBI. So, ini kemungkinan besar. Ini adalah Azmin Ali. Bukan kemungkinan besar. Kemungkinan besar adalah berkaitan dengan Azmin Ali. Tetapi dia akan didedahkan tidak lama lagi bila ada penahanan. Cuma isunya, dia bukan isu, adakah duit itu datang daripada pasir? Bukan itu. Macam mana nak kaitkan duit yang dijumpai jutaan ringgit itu, duit itu milik orang itu, kerana sekarang ni liciknya dia orang ni buat kerja tuan-tuan. Geng-geng kartel ni buat kerja. Ahli perniagaan tu punya kondo tu ahli perniagaan tu punya. Kondo tu ahli perniagaan tu punya. Di bawah ahli perniagaan dijumpai duit di dalam rumah itu. Macam mana mereka nak buktikan bahawa orang inilah Azmin Ali ke siapa ke yang tuan punya duit itu. Satu kaedah ialah dia kena pastikan bahawa mamat ni akan sentiasa masuk lah. Dia masuk ke dalam tu
masuk ke dalam ni keluar, masuk keluar. Itu yang pertama. Tetapi dia bukan bodoh, kadang-kadang dia hantar orang. Dan saya tahu salah seorang kartel Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin dahulu pun jenis yang macam tu. Nak jumpa, dulu nak cerita dia, nak jumpa Zuraidah kena bayar, ada tol. Nak jumpa Zuraidah tu ada tol, tuan-tuan. Yang mengetol Mamat ni, saya tak nak sebut nama dia lah, sebab saya tak boleh nak buktikan dia ambil duit itu. Tapi saya tahu perkara itu berlaku kerana pegawai yang kerja dengan dia sendiri cerita. Tapi pegawai itu tak ikut dia lompat, tak khianat macam dia. Nak jumpa ni puluhan ribu kena ada dahulu. Puluhan ribu, ratusan ribu nak jumpa menteri, tuan-tuan. Ratusan ribu nak jumpa menteri. Dengan saya tak ada tol. Kan? Kita kalau buat benda yang baik, benda yang elok, buat apa kita nak tol-tol ni? Kan? Tamak. Ketamakan. So tak kabur lagi, tuan-tuan. Cuma persoalan besar macam mana nak kaitkan? Macam mana nak kaitkan apa orang kata, di antara duit itu kepada Azmin Ali itu, dan kenapa tu saya tahulah kenapa kroni dia ni pecah lubang. Kenapa kroni dia ni pecah lubang, tuan-tuan? Kan? Saya tunjuk sikit je gambar kroni dia ni. Tuan-tuan, tak payahlah, saya tunjuk lah.